Kabinet setuju tempatkan polis dan tentera di Pasar Borong dan Pasar Basah Selayang. Kerajaan mahu 100% kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nurlela Muhammad Nur dalam berita wilayah. Baiklah, kita mulakan dengan operasi di Pasar Borong dan Pasar Basah Selayang, Selangor bakal dikawal pihak polis dan Angkatan Tentera. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan tindakan itu bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi sepenuhnya. Pasar Selayang, Pasar Borong Selayang masih lagi bersesak-sesak, tidak patuh kepada SOP tentang penjarakan fizikal 1 meter dan sebagainya. Isu yang sama juga sebelum itu dibangkitkan apabila pasar di Air Hitam, Pulau Pinang ditimbulkan hampir setiap hari, dan saya dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa pasar di Air Hitam telah pun mematuhi perintah dan juga SOP yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak PDRM. Jadi kita akan memastikan Pasar Selayang juga mematuhi apa sahaja SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dalam masa sama, beliau turut menegaskan tindakan tegas bakal diambil terhadap kumpulan peniaga yang cuba mengambil kesempatan menaikkan harga barang makanan. Penguatkuasaan KPDN-HEP katanya sentiasa melakukan pemantauan. Pejabat KPDN-HEP yang berhampiran ataupun sila menelefon terus kepada KPDN-HEP supaya tindakan tegas boleh diambil terhadap peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan seperti ini. Kita tidak akan membenarkan sesiapa saja mengambil kesempatan sewaktu rakyat sedang kesusahan ketika ini. Penjelasan dibuat beliau berikutan aduan awam terdapat kenaikan harga barangan bagi sesetengah produk. Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan semua aktiviti dan operasi sektor pertanian dan perikanan sewaktu tempoh PKP adalah dibenarkan. Ada yang tanya, boleh ke nak tanam padi ni? Boleh ke nak tabur benih padi? Boleh ke pergi ke laut sebagai nelayan? Semuanya dibolehkan seperti biasa. Bukan setakat yang terlibat dari segi pengeluaran, tetapi keseluruhan rantaian pertanian yang berkaitan dengan pertanian dibenarkan. Industri yang berkaitan makanan dan ubat-ubatan seperti kilang kotak dan pek plastik juga dibenarkan beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun, kilang-kilang ini perlu meminta kebenaran terlebih dahulu dan polis tidak akan menghalang operasi mereka. Hari ke-19 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua menyaksikan kadar pematuhan dalam kalangan masyarakat kian meningkat. Kerajaan mahukan pematuhan 100% dalam usaha memastikan individu yang masih degil dan tidak ambil kisah akan penularan wabak COVID-19 dapat dibanteras. Tinjauan RTM di sekitar Jalan Brickfields, Ibu Negara mendapati jumlah kenderaan yang menuju pusat bandar pada waktu pagi tidak begitu banyak pada hari ini. Namun berdasarkan perkongsian anggota keselamatan, kebiasaannya akan berlaku sedikit pertambahan jumlah kenderaan pada sebelah petang, iaitu antara pukul 4 hingga 6 petang. Orang ramai juga dipercayai menggunakan masa singkat ditetapkan antara jam 6 pagi sehingga 10 malam bagi PKP fasa kedua untuk keluar rumah. Kebanyakan pengguna jalan raya memberi alasan mahu ke tempat kerja selain membeli makanan dan menghantar barangan. Di Brickfields sahaja, dapat 11 sekatan jalan raya dilaksana dalam memastikan pematuhan arahan PKP dapat dipatuhi masyarakat. Setiap sekatan jalan raya melibatkan seorang pegawai, 7 anggota polis serta 3 orang tentera yang bertugas selama 6 jam bagi setiap shift.
pelaksanaan PKP fasa kedua yang bermula 1 April lalu lebih ketat dengan beberapa prosedur operasi standard SOP baharu diperkenalkan. Walaupun tiada peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19 direkodkan, namun ia bukan menjadi lesen untuk kita berpesta dalam mengingkari arahan PKP fasa kedua. Ini tanggungjawab kita bersama untuk memerangi virus jahat ini dengan cara duduk di rumah dan hanya keluar jika perlu. Zara Zamri, RTM. Masuk fasa kedua Perintah Kawalan Pergerakan PKP, masih ada individu yang melanggar perintah berkenaan. Di Johor, 42 ditahan semalam, menjadikan angka kumulatif tangkapan seramai 845 individu sepanjang tempoh PKP. Menerusi kenyataan Ketua Polis Negeri, Dato' Ayub Khan Maidin Piche, kesemua yang ditahan disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 22 Kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 324. Selain peraturan 3 pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, pengisytiharan kawasan tempatan jangkitan 2020. Tindakan lebih tegas, katanya, bakal dikenakan terhadap mana-mana pihak yang engkar dengan PKP fasa kedua ini. Orang ramai diingatkan tidak berkongsi maklumat sulit dengan sindiket penipuan yang mengambil kesempatan ketika orang ramai kini sibuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan Prihatin Nasional BPN. Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, sindiket penipuan membuat pelbagai helah untuk memperdaya orang ramai. Antaranya menghantar pesanan ringkas SMS meminta beberapa maklumat sulit pemohon, kononnya untuk memudahkan urusan permohonan BPN. Justru orang ramai sentiasa mendapatkan pengesahan daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN berkaitan urusan permohonan BPN. Semalam Kementerian Keuangan mengumumkan pembayaran bantuan Prihatin Nasional Fasa 1 akan disalurkan secara berperingkat mulai esok. Berkuat kuasa esok, beberapa kategori kedai di seberang perai Pulau Pinang hanya dibenarkan beroperasi 2 kali seminggu, iaitu pada Isnin dan Khamis dari pukul 8 pagi hingga 2 petang. Kedai-kedai berkenaan melibatkan kedai peralatan logam dan peralatan jentera, kedai alat ganti, kedai input pertanian, juga kedai makanan haiwan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, Datuk Rozali Mahmud ketika dihubungi memaklumkan ia selaras peraturan baharu Majlis Keselamatan Negara MKN selain penetapan hari dan masa operasi ditetapkan sendiri Jawatankuasa Khas Keselamatan Negeri Pulau Pinang. Kumpulan peniaga dibenarkan beroperasi dalam skala sederhana bagi mengawal dan memutuskan rantaian wabak COVID-19. Beliau dalam masa sama menegaskan peniaga dan pembeli harus kekal mematuhi arahan penjarakan sosial serta sentiasa menjaga kebersihan seperti menggunakan sarung tangan, penutup hidung dan mulut dan cecair pembasmi kuman. Pasar segar terkawal PST yang disediakan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Perlis berupaya memastikan kelangsungan bekalan makanan sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seperti di Pasar Segar Terkawal Taman Sena Indah Kangar, operasi perniagaan yang bermula pukul 8 pagi melibatkan 7 peniaga dengan memberi manfaat kepada lebih 300 pembeli sekitar memperoleh bekalan segar dengan harga berpatutan. Tinjauan mendapati pematuhan penjarakan sosial antara gerai peniaga dengan pintu masuk dan keluar dikawal selia pihak berkuasa, termasuk pemeriksaan suhu badan. Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Azman Muhammad Yusof menjelaskan, Fama turut menyediakan kemudahan penghantaran bagi tempahan dalam talian. Pasar tani yang diadakan dalam tempoh COVID ni ataupun dalam tempoh PKP ni yang dilaksanakan dengan lebih teratur. Tidak seperti yang digemar-gemurkan, kita khawatir macam seolah-olah beribu-ribu orang datang, beratus-ratus orang datang. Cuma hari ini kita tengok taklah seperti mana yang digambarkan, tetapi lebih teratur kerana saya rasa kita punya masyarakat pun faham bahawa kita juga mesti memastikan kita ada social distance lah dalam proses untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19.
Beliau terdahulu meninjau operasi pasar segar terkawal di tapak Pasar Tani Fama, Taman Sena Indah bersama Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Nurul Hisham Yaakob. Sejak 20 Mac lepas, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Johor telah menerima 1,500 tempahan dalam talian bagi produk makanan segar melibatkan nilai jualan mencecah kira-kira RM200,000. Tempahan ke atas jualan seperti sayuran, daging, barangan runcit dan ayam itu dihantar secara terus ke rumah atau premis perniagaan. Exko Pertanian, Industri Asas Tani dan Luar Bandar Negeri, Datuk Samsul Bari Jamali menjelaskan, pengguna hanya perlu melayari portal seperti tertera untuk membuat tempahan dengan minima RM50 bagi setiap pembelian. Jarak penghantaran pula sekitar 30 km dari lokasi Pasar Tani kekal dengan dikendalikan kaki tangan Fama. Dalam waktu Ramadan ini mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ. Online juga menjadi salah satu daripada sumber pembelian dan juga pemasaran pada para peniaga dan orang ramai untuk membeli belah. Dan kita harap urusan secara online ini pada peniaga-peniaga kita membuka minda mereka dan meluaskan rangkaian pemasaran mereka melalui online. Sehingga kini, Pasar Tani Kekal Datin Halimah juga Pusat Operasi Fama Johor Bahru menawarkan perkhidmatan dalam talian dan penghantaran. Barangan makanan mula diasing dan dibungkus mulai 8 pagi dan dihantar kepada pengguna mulai 9 pagi hingga 2 petang dengan kesemua barangan makanan itu merupakan tempahan yang dibuat pelanggan sehari sebelumnya. Secara purata, terdapat antara 80 hingga 120 tempahan perlu dihantar sehari. Baiklah saudara, untuk cuaca semasa kita terus sahaja ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Abdul Aizat Nazmi di sana. Silakan Aizat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melalui pemantauan imej satelit terkini menunjukkan iaitu kelompok awan aktif lebih menyeluruh hampir di kesemua tempat di semenanjung Malaysia, diikuti di kawasan barat dan juga tengah negeri Sarawak. Berbeza pula hal keadaan di negeri Sabah kerana tiada cerapan kelompok awan aktif di negeri tersebut. Jelas menunjukkan jumlah taburan hujan yang kurang berbanding dengan negeri-negeri lain. Dengan suhu maksima tertinggi pada hari ini dengan rekod bacaan iaitu 35 darjah Celsius meliputi daerah Sik dan juga Kota Star. Bagi negeri Kedah termasuklah di kawasan sekitar negeri Pahang iaitu di daerah Jerantut dan juga Termeloh, termasuklah Miri dan juga Limbang bagi negeri Sarawak. Berdasarkan analisa imej satelit di sini menunjukkan hujan akan berlanjutan sehingga ke malam ini. Bagi keadaan cuaca semasa pula, kelihatan hujan dan juga ribut petir kini sedang aktif hampir di kesemua tempat di semenanjung Malaysia dan ia dijangka akan berlanjutan sehingga ke lewat petang hari ini. Bagi ramalan cuaca malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan iaitu hujan akan lebih tertumpu khususnya di kawasan Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan juga barat negeri Pahang, termasuklah di kawasan pesisiran pantai negeri Johor. Sementara itu di Sabah dan Sarawak pula, kelihatan hujan dan juga ribut petir kini sedang berlaku di kawasan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Muka, Sarike, Sibu dan juga sedikit di kawasan Lahad Datu bagi negeri Sabah. Ramalan cuaca malam ini pula menjangkakan hujan akan lebih menumpuk di kawasan barat dan juga tengah negeri Sarawak, termasuklah daerah Kuala Punyu, Beaufort dan juga Sipitang, termasuklah Lahad Datu dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Baiklah saudara, perkembangan dari Bumi Kenyalang, kita bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di RTM Kuching. Silakan Abang Muasili. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Perkembangan COVID-19 di negeri ini. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN hari ini memaklumkan 2 lagi kematian ekoran COVID-19. Ia menjadikan jumlah kematian di negeri ini sebanyak 12 kes. Kedua-dua mangsa berusia 72 tahun dan 53 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak. Berita seterusnya. Penganjuran Bazar Ramadan dan juga Bazar Gawai di Sarawak bagi tahun ini dibatalkan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari memaklumkan keputusan ini dibuat berikutan kedua-dua perayaan ini adalah dalam tempoh yang dekat. Kerajaan negeri mengambil keputusan tidak membenarkan Bazar Ramadan. Kita tidak ada Bazar Ramadan tahun ini. Begitu juga dengan Bazar Gawai. Kerana Ramadan dengan Gawai dekat berdekatan. Memandangkan kepada penyakit COVID-19 ini. Dan kita tak mahu ia menjejaskan masyarakat pada keseluruhannya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bantuan Bekalan Makanan Sarawak bahagian Miri di Bomba Hengan Miri. Acara simbolik dilakukan dengan penyampaian bantuan bekalan makanan kepada Ahli Parlimen Baram Enyingau daripada Ketua Menteri. Penghantaran bekalan makanan menggunakan helikopter bagi bahagian Miri ini akan meliputi 2 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu bagi Dun Telan Usang yang membitkan 1,131 ketua isi rumah KIR. Manakala bagi Dun Mulu, bekalan makanan ini akan disalurkan kepada 828 KIR. Permulaan penghantaran bekalan makanan menggunakan helikopter hari ini adalah ke kawasan Bario. Dan jadual penghantaran barang makanan ini subject to weather akan mengambil masa di antara 3 hingga 8 hari. Dan saya rasa hari ini mereka telah mula menghantarkan di Bario. Dan Kerajaan Negeri telah memberi peruntukan 16.4 juta untuk kita membekalkan barang-barang keperluan di rumah panjang juga kampung-kampung di pendalaman. Setakat 1 April lalu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah mengenal pasti kira-kira 450,000 orang akan menerima bekalan makanan bagi tempoh PKP ini. Kira-kira 3,000 bungkusan makanan telah diagihkan kepada ketua isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban semalam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata penerima termasuk ketua isi rumah daripada 94 rumah panjang dan masyarakat Melayu dan Cina serta penjawat awam di Sepauh. Datuk Ahmad Douglas menerusi kenyataan memberitahu bantuan ini bertujuan memastikan golongan memerlukan mendapat bekalan makanan dan keperluan asas yang mencukupi. Penyampaian bantuan ini dibantu oleh kaki tangan Pusat Hikmat Bukit Saban dan sukarelawan lain. Datuk Ahmad Douglas yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban dan pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri sedang menjalani kuarantin diri selama 14 hari di rumah atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri. Sebelum ini, Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Cuat mewakili Datuk Ahmad Douglas bagi menyampaikan bantuan makanan kepada penduduk luar bandar di Dun Saribas, Dun Layar, Dun Bukit Saban, Dun Krian, Dun Kelaka, Dun Gabung, Dun Beting Maro, Dun Batang Lupar dan Dun Lingga. Jabatan Penerangan Sarawak tidak terkecuali dalam memberi hebahan mengenai pencegahan wabak COVID-19 di semua kawasan termasuk zon merah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Timbalan Pengarah Penerangan Negeri Aziz Abdul Rahman memberitahu program Info on Wheels IOW ini melibatkan lebih 100 pegawai di kesemua 33 daerah seluruh negeri setakat ini.
Jadi pada kali ini kita lebih tertumpu kepada nasihat ataupun kempen-kempen tentang menghindari coronavirus ini. Jadi kita telah menggunakan unit-unit bergerak kita di semua daerah di Sarawak ini untuk menjalankan informal, iaitu kita lebih menitik kepada heban umum kepada masyarakat setempat dan juga kita lebih menitikkan komunikasi bersukan, tetapi kita akan menggunakan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan di samping membuat hebahan umum, kita juga menampalkan poster-poster tentang COVID-19 di seluruh tempat-tempat strategik, di kampung, di rumah panjang dan di pekan-pekan di sekitar dan di daerah-daerah di seluruh negeri Sarawak ini. Aziz ditemui pemberita RTM selepas ditemu bual dalam slot cerita Pagi Sarawak di Kuching yang bersiaran langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Hebahan dilakukan menerusi alat pembesar suara yang dipasang pada kenderaan, jabatan penerangan dan akan ke kawasan kampung, perumahan, pasar dan gerai-gerai jualan tepi jalan. Penularan wabak COVID-19 menyaksikan keperluan serta permintaan terhadap penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman semakin meningkat. Sehubungan itu, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak tidak ketinggalan menghasilkan cecair pembasmi kuman keluaran sendiri dengan menggunakan kepakaran dalam kalangan staf Pusat Pengajian Sains Gunaan UiTM, kampus Semarahan 2 dan fasiliti yang sedia ada bagi menampung keperluan di hospital-hospital tempatan. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Sarawak, sekumpulan pakar dari Pusat Pengajian Sains Gunaan yang diketuai oleh Dr. Ahmad Lufti Anis telah menghasilkan cecair pembasmi kuman sebanyak 50,000 ml yang dibotolkan untuk diagih kepada hospital yang memerlukan di sekitar Kuching dan Semarahan. Proses penghasilan cecair pembasmi kuman tersebut telah dimulakan pada Jumaat lepas dengan pemesanan dan pengumpulan bahan-bahan kimia serta kakas yang diperlukan. Kerja pemprosesan dijalankan di Makmal Kimia Kampus Semarahan 2 dan diselenggarakan oleh dua pensyarah bidang kimia iaitu Dr. Cindy Tan dan Dr. Vivian Jong serta dibantu oleh Ho Bun Hiong, Siti Hajah, Edan Kasim, Fatmah Tukijo. Produk yang dihasilkan adalah mengikut formulasi yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebanyak 200 botol cecair pembasmi kuman dengan isi padu 100 ml, 150 ml dan 500 ml telah dihasilkan. Penyerahan bahan-bahan tersebut telah disempurnakan oleh Wakil Rektor UiTM Cawangan Sarawak, ASP Mazlan Takap dan Dr. Kamaruddin Jerai kepada beberapa pusat yang memerlukan. Ini termasuk Pusat Kuarantin Institut Takbiran Awam Negara, Intan, Kampus Wilayah Sarawak dan Kampus Institut Kemajuan Desa Infra Cawangan Sarawak. Badan korporat dan organisasi bukan kerajaan di negeri juga tidak ketinggalan dalam membantu golongan memerlukan, terutama di luar bandar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Antara yang tampil, Koperasi Tanjung Manis Berhad, Komanis, yang telah memberi sumbangan berupa barangan keperluan asas kepada lebih 1,000 orang penerima di kawasan Serike dan Tanjung Manis sejak Sabtu lepas. Pengerusi Komanis Datuk Seri Abang Adita Jaya Abang Alwi berkata pihaknya telah menjelajah lebih 10 buah kampung di daerah tersebut bagi mengagihkan bantuan. Barangan yang disumbangkan termasuk gula, beras, mihun, roti dan minuman kepada golongan sasa meliputi kawasan kampung Melayu dan rumah-rumah panjang. Sistem pengagihan itu turut mengambil kira prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan menjaga penjarakan sosial. Menerusi kenyataan medianya, Datuk Seri Adita Jaya turut menjelaskan bantuan akan dihantar terus ke rumah penduduk kerana mereka tidak digalakkan untuk berkumpul di sesuatu kawasan sepanjang PKP dilaksanakan. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, sentiasa amalkan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Baik, Abang Muasli, terima kasih. Baiklah, di Selangor, polis menasihatkan penduduk di Petaling Jaya bekerjasama memastikan kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan meningkat. Dan untuk laporannya, kita bersama rakan penyampai Nurul Nurashikin Abu Syari di sana. Silakan Nurul.
Baik, terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Kesedaran orang ramai di daerah Petaling Jaya semakin meningkat pada tahap pematuhan 90% bagi fasa kedua PKP berbanding pada tahap pertama. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya SCP Nid Izani Muhammad Faizal berkata, dapatan itu diperolehi menerusi pemerhatiannya di 11 lokasi sekatan jalan raya di Petaling Jaya. Saya cukup berpuas hatilah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Petaling Jaya kerana bekerjasama dengan pihak keselamatan secara amnya. Kerana saya lihat daripada fasa pertama ke fasa kedua menunjukkan satu perubahan yang sangat drastik. Saya boleh katakan compliance level untuk PKP ini dah meningkat ke tahap 90%. Di Petaling Jaya, sekatan jalan raya dilakukan di Tol Damansara, Jalan Persiaran Surian, Tol NPE Taman Medan dan Lebuh Raya Persekutuan. Manakala 4 jalan masuk ditutup iaitu di Jalan Gasing, Jalan Persiaran Mahogani Seksyen 9, Jalan Persiaran Jati Seksyen 8 dan Jalan Persiaran Sungai Buloh. Beliau ditemui pada operasi sekatan jalan raya di Jalan Persiaran Surian Damansara. 4 zon di daerah Gombak dikenal pasti lokasi zon merah bagi dilakukan proses nyakuman secara berperingkat. Menurut Ketua Jabatan Bomba Daerah Gombak Samsul Ma'arif Saibani, Taman Tun Teja yang terletak di Rawang Selangor merupakan lokasi pertama bagi operasi tersebut. Jelasnya lebih dari 27 anggota bomba dari daerah Selayang, Rawang dan Batu Arang terlibat selain Persatuan Bomba Sukarela dan Majlis Perbandaran Selayang dalam operasi yang dijalankan. Ini merupakan yang pertama untuk hot zone. Jadi di daerah Gombak ni kita telah diberi maklum ada 4 zon, ada 4 zon hot zone yang mana kami akan membuat pada setiap harilah dan juga tempat-tempat awam seperti pasar-pasar awam, perhentian bas, bas-bas stesen-stesen bas, henti-henti sepanjang Jalan Gombak dan juga sekitar di kawasan Majlis Perbandaran Selayang. Tambahnya operasi tersebut akan diteruskan setiap hari terutama di kawasan yang telah dikenal pasti sehingga 14 April ini dengan penggunaan jentera bomba dan peralatan khas bagi semburan disinfeksi. Sementara itu, Radio Malaysia Selangor FM melaksanakan program tanggungjawab sosial CSR bagi menghargai anggota keselamatan yang bertugas sepanjang tempoh PKP. Usaha itu diadakan menerusi program Selangor FM Sayang Anda yang diterbitkan penerbit program Nur Ain Muftaharuddin. Dan ini merupakan salah satu cara untuk kita menghargai kesemua frontliner dan juga semua penyampai-penyampai Selangor FM sendiri menyampaikan sumbangan sedikit untuk kita berikan kepada pasukan keselamatan. Dan pastinya kepada yang lain, biar kami yang bekerja, anda stay at home, duduk di rumah dan dengar Selangor FM. 5 lokasi sekatan jalan raya sekitar daerah Petaling Jaya dikunjungi dengan memberi sumbangan antaranya pencuci tangan, penutup hidung dan mulut, sarung tangan dan makanan ringan. Program seperti ini akan diteruskan pada masa akan datang. Sementara itu, Universiti Putra Malaysia UPM Serdang sentiasa prihatin dengan nasib pelajar yang berada di kampus berikutan peringkah kawalan pergerakan PKP. Menurut Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Aini Idris, setiap hari pihaknya memastikan menerima laporan terkini daripada kumpulan kaki tangan yang bertugas bagi memantau aktiviti pelajar. Jadi apa yang berlaku, setiap hari kami ada mesyuarat yang kita panggilkan mesyuarat ERT ataupun mesyuarat untuk tindakan kecemasan COVID, yang ini khas untuk COVID-19. Sekian paparan dari Selangor. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Nurlela. Silakan.
Baik, terima kasih Nurul Rashikin. Dan saudara, seterusnya laporan lintas langsung dari negeri di bawah Bayu. Kita terus saja bersama Nora Hazimah Radik di RTM Kota Kinabalu. Silakan Hazimah. Terima kasih Norella. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berkuat kuasa Jumaat lepas, semua rakyat Malaysia di Sabah yang pulang dari luar negara akan dikuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin negeri ini. Perintah itu selaras arahan Wisma Putra berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 2 sejak 31 Mac lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataan media berkata saringan ke atas mereka yang tiba di negeri ini akan dibuat di pusat kuarantin. Katanya mereka yang didapati positif akan terus dihantar ke hospital, sebaliknya jika negatif mereka akan dikuarantin selama 14 hari. Sekiranya dalam tempoh tersebut didapati positif, mereka juga akan segera dibawa ke hospital. Berikutan arahan itu, keluarga dinasihatkan untuk tidak ke lapangan terbang bagi menyambut kepulangan mereka kerana mereka akan terus dihantar ke pusat kuarantin. Dalam pada itu, JKNS menafikan satu mesej tular di media sosial yang mendakwa terdapat kematian di Beaufort akibat COVID-19. Datuk Dr. Christina menegaskan bahawa maklumat tersebut tidak benar. Didorong niat membantu petugas barisan hadapan mengendalikan pesakit COVID-19, Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK mengambil inisiatif menghasilkan kotak pelindungan intubasi untuk didermakan kepada hospital-hospital di negeri ini. Ketika ini ILPKK sedang menyiapkan 4 lagi kotak pelindungan intubasi untuk didermakan kepada hospital Tawau dan Ranau. Sebelum ini, ILPKK telah menghasilkan 10 unit kotak pelindungan intubasi. Kotak yang siap dibina dalam tempoh 2 hari itu telah diserahkan kepada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, HWKKS Likas, Hospital Queen Elizabeth I dan II, Hospital Tuaran dan Beaufort. Menurut pengarah ILPKK Sudirman Hamadi, kotak pelindungan intubasi akan memberi perlindungan tambahan kepada petugas barisan hadapan daripada terkena titisan sekresi pernafasan pesakit. Pasukan CSR ILPKK berharap dengan sumbangan alat kotak intubasi ini, ia dapat memberikan lebih semangat dan keyakinan kepada pasukan perubatan di luar sana, khususnya di hospital-hospital di negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. Pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 dijangka memberi kesan besar kepada ekonomi negeri Sabah dalam pelbagai sektor. Justeru usaha menghapuskan segera pandemik COVID-19 adalah langkah terbaik bagi mengelak kesan lebih buruk berlaku. Pengarah Pusat Pelaburan, Endowment dan Wakaf Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris berkata, kesan ekonomi yang dihadapi berbeza dengan krisis kewangan yang pernah dilalui sebelum ini. Kesan ekonomi yang kita hadapi ini sesungguhnya berbeza daripada Global Financial Crisis tahun 2008, Asian Financial Crisis 97-98 dan even Great Depression yang kita hadapi tahun 1920-an hingga 1930-an. Kita kena fahami satu fakta, bukan Malaysia sahaja bergelut dengan masalah ini. Banyak negara di dunia sebenarnya. Beliau yang juga pensyarah kanan bidang ekonomi Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, UMS juga menasihatkan masyarakat mengambil serius PKP bagi memastikan rangkaian COVID-19 dihentikan. Situasi ekonomi yang dijangka meleset tentunya memberi kerisauan kepada masyarakat, apatah lagi mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan. Namun untuk situasi ketika ini, keutamaan perlulah diberikan kepada pembendungan wabak ini kerana apabila ia berjaya diatasi, perkara-perkara lain dan suasana sunyi seperti ini akan kembali pulih seperti biasa. Mazrona Kalinggalan, RTM. Majoriti orang ramai di Sabah patuh kepada saranan penjarakan sosial sejauh 1 meter dalam fasa 2 Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan di beberapa pasar termasuk Pasar Awam Kota Kinabalu mendapati pelanggan yang mengunjungi tempat itu mengamalkan penjarakan sosial. Turut disediakan cecair pembasmi kuman.
Penyelia Pasar Awam Kota Kinabalu, Razmi Ramli berkata pematuhan PKP Fasa 2 lebih baik daripada fasa pertama dan berharap ia berterusan sehingga 14 April ini. Dalam 90 hingga 95% lah. Itu saja, ya. Tiada apa-apa berubah. 95% hingga tidak sampai 100% lah. Mungkin ada segelintir itu masih mengeluh lah pasal jauh mereka. Kami sediakan pintu masuk dan pintu keluar berbeza. Operasi berniaga di pasar ini kekal dari jam 6 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, rata-rata peniaga mengakui pandemik COVID-19 menjejaskan pendapatan mereka. Bahagian saya memang okeylah sebab dia menjadi keperluan, tapi yang lain tu agak menurun sedikit lah. Ya, berbanding yang dulu. Memang menurun, Dek. Kalau ada 100%, kadang-kadang yang lain tu ini meja 100 lebih, yang paling-paling jual 20 meja saja atau 10 meja. Selain Pasar Awam Kota Kinabalu, penjarakan sosial turut dipraktikan di pusat beli belah dan pasar raya dengan majoriti pengusaha mengarahkan pelanggan membuat penjarakan sosial dengan menyediakan garisan pemisah di pintu masuk dan kaunter bayaran selain menyediakan cecair pembasmi kuman. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Norela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Nur Hazimah, terima kasih. Baiklah saudara, Jabatan Pendidikan Negeri di Saran memohon pembelajaran menerusi saluran radio khusus RTM sepanjang tempoh PKP. Untuk perkembangan, kita bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di studio berita RTM Terengganu. Silakan Shidi. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Safrudin Ali Hussein menyarankan Jabatan Pendidikan seluruh negeri boleh membuat permohonan untuk mengajar melalui saluran radio khususnya menerusi RTM. Usaha itu dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran untuk pelajar sepanjang tempoh pergerakan kawalan PKP. Yang paling penting adalah kemampuan ataupun bagaimana ibu bapa membantu murid-murid mereka untuk belajar. Tidak ada masalah untuk ibu bapa untuk melatih anak-anak tentang kehidupan. Kalau katakan mereka tidak mampu mengajar anak-anak mereka tentang sukatan, tentang buku dan sebagainya, tentang ilmu-ilmu pengetahuan, maka mereka boleh menggunakan peluang dalam PKP ini untuk melatih anak-anak mereka bagaimana survival, bagaimana mengurus diri dengan baik dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah ada proses pengajaran berlaku secara langsung ataupun secara tidak langsung. Setakat ini, pelbagai kaedah pembelajaran digunakan menerusi dalam talian, penggunaan buku teks di rumah dengan tunjuk ajar ibu bapa dan di aplikasi telefon pintar yang dihantar oleh guru. Manakala esok, RTM memberi laluan menyiarkan program pendidikan melalui saluran TV OK yang akan disiarkan bermula 9 pagi hingga 10 pagi serta 1 petang hingga 2 petang. Syafruddin turut memuji usaha guru yang sentiasa bertungkus lumus menggerakkan pembelajaran dalam talian meskipun banyak tugasan yang perlu dilakukan. Operasi Nyah Kuman di Pasar Awam dan Pasar Borong di Terengganu dijalankan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Buat permulaan, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus antara daerah terlibat. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT Syahidan Embok dalam kenyataannya berkata semua aktiviti jualan di Pasar Borong dan Awam tersebut ditutup sehari pada 10 April. Lokasi terlibat adalah Pasar Borong Gong Pao, Cabang 3 dan Manir. Sementara itu, Ketua Balai Bomba Kuala Terengganu Timbalan Penguasa Bomba Rozizah Abni Hajar berkata 15 anggota daripada 3 pasukan akan terlibat membantu MBKT dalam proses Nyah Kuman tersebut. Yayasan Food Bank Malaysia menyalurkan sumbangan kepada 129 institusi pengajian tinggi bagi membantu meringankan beban pelajar yang terkandas semasa tempoh PKP dijalankan. Tidak terkecuali Universiti Malaysia Terengganu UMT yang menerima bantuan berkenaan. Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar berkata 1,752 pelajarnya menjalani PKP di kampus dan luar kampus. Daripada jumlah tersebut, 846 pelajar tinggal di luar kampus. 17 sukarelawan menerusi Club Act
of Kindness dan Gerobok Rezeki UMT mengagihkan makanan 3 kali sehari kepada penuntut terlibat. Sekali lagi saya mengharapkan kepada para ibu bapa yang mungkin ada juga masih lagi bersedih kerana anak-anak kalian tidak dapat balik bercuti dan juga dalam keadaan yang begitu getir ini bersama keluarga. Saya ingin mohonkan supaya berdoa kepada kami dan mereka sebenarnya dalam keadaan yang baik dan kita akan cuba yang terbaik untuk menjaga anak anda sekalian. Sementara itu, sukarelawan terlibat komited bagi memastikan penuntut yang terkandas di kampus ekoran PKP terus mendapat bantuan. Contohnya macam makanan mihun sup ataupun macam makanan tambahan lah untuk pelajar yang kiranya memang cukup 3 hari sekali makan. Tapi yalah, dengan keadaan macam ni, of course pelajar nak something yang mengingatkan mereka tentang rumah. Jadi kami menyediakan makanan tersebut untuk mengurangkan rasa bebanan dalam hati mereka itu. 2,694 pelajar di 11 IPT di Terengganu turut menerima 15 metrik tan bekalan makanan. Sekian paparan berita dari Terengganu selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah, soh bank tubik, jangan keluar. Kembali ke Angkasa Puri. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini juga, Johor melaksanakan kaedah pembelajaran dalam talian atau e-pembelajaran kepada pelajar. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, R. Vidyanathan berkata, kaedah pembelajaran dipraktikkan menggunakan medium penyiaran radio Johor FM yang bakal bersiaran setiap hari pukul 12.30 tengah hari. Melibatkan pelbagai pelantar seperti Google Classroom dan medium lain termasuk media sosial seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Zoom dan lain-lain. Pembelajaran melalui TV pendidikan yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Bercakap dalam sidang media di Kota Iskandar, 1,187 sekolah rendah dan menengah di Johor terpaksa ditutup, melibatkan 580,000 pelajar dan 59,000 guru dan kaki tangan sejak pelaksanaan PKP bulan lepas. Selain 90,000 pelajar daripada 71 sekolah swasta dan 1,473 tadika swasta turut mematuhi PKP. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan mengambil inisiatif mewujudkan pusat kuarantin baru yang ditempatkan di Pusat Giat Mara Labuan. Pusat kuarantin tersebut mampu menempatkan seramai 125 orang pesakit dalam siasatan PUI dalam satu-satu masa. Lieutenant Angkatan Pertahanan Awam APM Labuan, Marinus Matius berkata, pusat kuarantin baru itu akan beroperasi sepenuhnya pada Selasa ini. Pusat Giat Mara ini dipilih sebagai pusat kuarantin yang baru selepas mendapat penilaian dan juga pewartaan di mana Institut Latihan Awam akan digunapakai sebagai pusat kuarantin untuk pencegahan COVID ni lah. Pusat ini juga dilengkapi dengan bilik gerakan bersepadu, membabitkan petugas bahagian operasi perubatan, kawalan keselamatan pusat kuarantin, serta kaunter kebajikan dan pengagihan keperluan PUI dan pesakit dalam pemantauan PUS.
Baiklah saudara, berita wilayah edisi Ahad 5 April berakhir di sini. Berita RTM boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my. Juga di saluran berita RTM My Freeview 123 selain saluran TV1. Terima kasih kerana setia bersama RTM, jenama media yang diiktiraf paling dipercayai. Ingat, duduk di rumah, jangan keluar, patuhi perintah kawalan pergerakan. Saya Nurlela Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam sejahtera.